إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Situ. Ulaik, ini orang-orang yang tertipu oleh tipu daya syaitan dan tersesat oleh penyesatannya itu, maka ma'wahum, tempat tinggal mereka besok di akhirat, ila jahannam, na'udzubillah, adalah neraka jahannam, kejauhan, ila al-mu'd, neraka kejauhan dipanggil al-bu'du, dan kemungkinan iaitu al-imkan. Jadi tafsirkan dulu. Tafsir secara zahir jahannam maklum, iaitu neraka di akhirat. Adapun di dunia yang dimaksudkan jahannam di sini apa? Ialah al-bu'du. Apa makna bu'du? Kejauhan hati dari Allah. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan, tak ingat Tuhan, lalai, itu seolah dia terbenam dalam neraka jahannam. Mana hati dia tu hati neraka jahannam, itu maksudnya. Sebab neraka ada, syurga ada dua kan. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan kebesaran Allah Taala dua syurga. Jannatan, dua syurga. Satu di akhirat, itu maklum. Di dunia apa? Di dunia iaitulah jannah, dia panggil apa? Narul mu'ajjalah, neraka yang disegerakan. Kalau syurga ada disegerakan, maka lawan syurga neraka sama juga. Ya. Maka di sini di antara ini maksudkan neraka yang disegerakan ialah maqamul mu'dih, ialah kejauhan hati daripada Allah Ta'ala. Sebab kejauhan hati daripada Allah akan membawa kepada neraka. Ya, dia tak ingat Tuhan, dia lalai, dia pun bergelumang dengan mungkar, dengan maksiat dan sebagainya. Maka itulah maksud mereka akan ke neraka jahannam di akhirat. Jadi sebab-sebab neraka di sini dipanggil narul muajjalah. Ya, sebab-sebab yang boleh membawa ke neraka sana, maka dipanggil juga nar. Sebab-sebab yang membawa ke neraka. Apa dia di antara dia ialah al-ghaflah, kelalaian. Sini al-bu'du, iaitu kejauhan. Jauhnya hati dari Allah Ta'ala, itu dipanggil sebagai neraka yang disegerakan. Ya Allah. Kemudian wala yajiduna anha mahisa, dan mereka ni la yajiduna anha mahisa, tidak memperolehi, ya, mereka tidak mendapati, tidak memperolehi tempat lari darinya. Maknanya golongan-golongan yang telah diperdayakan, yang merelakan dirinya ditipu oleh nafsu, oleh syaitan, tempat dia besok ialah neraka yang hebat keseksaannya, dan mereka tidak boleh melarikan diri. Maksudnya tidak memperolehi tempat berlindung. Dia nak lagi mana? Fa'in nama, besok di akhirat tuan tanya, aina tazhabun, mau nak pergi mana?
Ya, dia nak pergi mana lagi? Tak boleh lagi atas dunia. Dia boleh pusing sana, pusing sini. Sana besok tak ada tempat yang lagi dah. Tidak mempunyai tempat berlindung sama sekali. Ya, alih-alih mereka akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Wal'ayazabillah. Bayangkan tuan, duduk selama-lama dalam keadaan susah dunia pun kita tak tahan. Ini selama akhirat neraka. Bukan susah tak makan, kurang makan ni, bakaran yang mengekali keadaan mereka. Sentiasa dibakar. Azab yang makin lama makin dahsyat, makin lama makin dahsyat. Sebab azab neraka ni meningkat, makin teruk, makin teruk, makin teruk. Dia lapar pergi makan, dia nak air, dia haus bagi air, tapi air dia semua menambah seksa. Nak makan bagi zakum, nak minum bagi hamim, dia bagi air hamim, tempat air putus surat perut habis hancur. Begitulah maksudnya. Ada pun syurga begitu juga, dia nak lagi makin nikmat, makin hebat. Itu. Qala Allah Ta'ala walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai pegangan akidah yang betul, yang yakin dengan apa yang disuruh mereka yakin. Yakin pertama dengan ketuhanan Allah Ta'ala yang sebenar dan segala rukun-rukun iman yang maklum, dan berkeyakinan dengan pembalasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan berkeyakinan dengan kuasa besar Tuhan yang memerintah segala-gala. Ya Allah, mereka dalam pertolongan Allah Ta'ala. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman pada pertolongan Allah dan tauhidnya, mana mereka yakin dengan bantuan daripada Allah Ta'ala, dan mereka hanya memandang bantuan itu memang dari Tuhan, makhluk ni, bayangan ni, dan mempunyai tauhid, mengesakan, meyakini keasaan zatnya, sifatnya, af'alnya. Mereka ini kemudian di atas keyakinan inilah mereka membina amal yang saleh. Wa amilus salihat. Di sini kalau kita lihat, mana telah sebut iman dulu, mana mengenali Tuhan. Tak kenal mana dia nak beriman, dia nak berpegang keyakinan, mesti dia tahu. Menunjukkan ilmu tentang tauhid adalah benda besar. Kemudian baru disusuli dengan wa amilus salihat, baru dia beramal saleh. Dan mengerjakan amal saleh, yakni sesuai perintah Allah. Segala perintah yang, segala kerja yang kita buat sesuai, selain dengan apa yang perintah, yang Tuhan perintah, itu dipanggil amal saleh. Ya, amalan yang sesuai, selari dengan kehendak Allah Ta'ala, zahir dan batin. Zahir dibuat dengan cara dan cara kafiat, syarat, rukun, dan batinnya iaitulah dibersihkan keikhlasan diri dengan Allah Ta'ala. Maka itu dipanggil amal saleh. Maka orang beriman yang beramal dengan amal saleh ini, sanudkhiluhum, kelak akan kami, yang Ta'ala masukkan mereka dengan kurnia kami. Masuk tu pun dengan kurnia, bukan dengan amal, dengan kurnia kami. Ke dalam mana? Jannatin tajri min tahtihal anhar, dalam syurga-syurga yang taman-taman ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Itu tafsir bil isyari. Mana syurga disegerakan, itulah dia makrifat. Adapun syurga yang di akhirat itu maklum. Mana orang beriman dan beramal saleh, dia akan masuk dengan rahmat. Dalam hadis Rasulullah menyatakan lan yadkhulul jannah bi amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadanillahi birahmati.
Kamu tidak masuk syurga dengan amal kamu. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun baginda begitu juga ke? Baginda jawab, wala ana, walaupun aku. Illa ayyataghammadanillahi birahmatih, melainkan menyelubungi aku rahmat Allah. Mana masuk dengan rahmat. Jadi kalau itu tak payah beramal. Masuk syurga bukan dengan amal, tunggu je nasib baik ada. Jangan tu fahaman silap. Untuk tu Allah Ta'ala sebut pula ayat lain, ya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsin. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala memihak kepada orang yang melakukan amal saleh. Itu susunan dia. Melakukan amal saleh mendapat rahmat. Dengan rahmat itulah dibenarkan ke syurga. Kalau disilap faham dah tak masuk dengan amal, tak payah beramal. Maka tak payah beramal, tak rahmat, dia dapat laknat. Di dua je, tak ada rahmat, laknat Allah Ta'ala dapat. Jadi beramal, maka dapatlah dia rahmat, kasih sayang Tuhan. Dengan rahmat itu dibenarkan dia ke syurga. Maka syurga dia ada dua, sebagaimana kita maklum. Syurga di akhirat, maka di sini ditafsirkan bil isyari. Syurga di dunia apa? Ialah taman-taman tauhid, ilmu yakin. Ya, seorang masuk dengan keyakinan, ainul yakin, hakul yakin, itu dipanggil sebagai syurga di dunia. Ya, sebab bila dia masuk dalam sempadan-sempadan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, maka selamatlah ya pegangan dan akidah dia, ya, daripada terjerumus kepada iaitulah kesyirikan dengan Allah SWT yang membawa kepada neraka. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai hakikat, makrifat, kasyfin, syuhud. Masya Allah, ya, itu ditafsir dengan isyarat. Secara maklum yang kita faham ialah besok di akhirat syurga itu dia mengalir, ya, tempat yang cantik. Bila tempat kita tinggi, bawah ada airan sungai, lawan kan. Ya, begitu juga akhirat lagi dahsyat. Sungai akhirat bukan macam sungai kita Melaka ni. Bukan macam sungai atas dunia kan ni. Sungai akhirat, dia punya tebing tu pun, tanah lumpur tu pun, bawah tu dasar dia tu pun lebih harum daripada kasturi kan. Ya, tebing dia pula dia punya apa? Daripada permata-permata. Kita tebing daripada tanah berlumut. Kadang-kadang baunya pun tak bersedap. Sana hebat-hebat. Maknanya bila bahan syurga tak ada tolok banding lah, tak ada nak cerita. Itu maksudnya. Maka ditafsirkan dengan isyarat sini, yang masukkan sungai apa yang mengalir cantik di syurga, di dunia, iaitulah sungai mana? Ma'rifah, hakikat, makrifat, kasyfin, syuhud. Atau merupakan kenikmatan sungai-sungai maknawi, ya, sungai-sungai pada makna, iaitulah kenikmatan mukasyafah, makrifah, musyahadah, syuhud dengan Tuhan. Yang selalu membaru, ya, dengan apa? Pembaruan tajalliat, pembukaan demi pembukaan, yang mengalir dari semua nama dan sifat ilahiyah. Dia mengalir daripada syuhud akan asma, mana dimasuk dalam tauhidul asma secara syuhud, ya, dan begitulah sifat ilahiyah, ya, yang begitu hebat. Ini tafsir isyari oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Khalidina fiha abada. Ini lagi sedap. Masuk tempat nikmat, ya, tiba dia kata kekal kau di dalamnya selama. Dahsyat kan. Kalau dia kata masuk, tapi 1000 tahun je. Makin lama makin tunggu nak keluar. 1000 tahun makin kurang. Ni tak selama-lamanya. Itu bila dengar tu cukup dah hebat punya nikmat. Begitu juga ahli neraka, bila masuk neraka selama-lama habislah terduduk dalam tuan-tuan. Tak boleh dibayangkan perasaan terseksanya bila dalam neraka disebut selama-lama. Siapa yang dapat tu? Orang yang mati kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila masuk syurga bagaimana? Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya abadan.
ya, selama-lama dengan keadaan seperti itu. Itu semua wa'adallah, ya, wa'adallahi haqqa. Itulah janji Allah Ta'ala yang telah dia janjikan kepada hamba-hambanya, haqqa, yang sebenar. Dan pasti dalam ilmu al-hudur yang dimiliki oleh Allah SWT, ya, dalam ilmu huduri yang dimiliki oleh Allah Ta'ala sebelum dia menciptakan mereka dalam waktu yang ia ketahui dan dia kendaki, maka kalian, wahai orang beriman, harus meyakini janjinya yang pasti itu, ya. Itu semua dah ada dalam ilmu kehadiran ilmu Tuhan, dah siap. Mana bukan benda baru, sedia kali dah ada. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mentadbir, mengurus segala makhluk. Qala Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sudah tentu terjawab, Allah Ta'ala lah, ya, asdaqun, yang paling benar di sebuah janji. Maka mereka harus meyakini, ya, harusnya bahasa Endon, mana ke bahasa kita apa, sewajibnya. Kalau harus kita buat boleh, tak buat tak apa. Si sewajibnya meyakini, mempercayainya sepenuh hati. Dia tidak boleh gangguan walau sedikit pun dalam masalah akidah, ya. Dia kena apa? Jazman, secara jazam. Ketahuilah bahawasanya apa yang kamu peroleh dan sampai kepadamu daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Itu semua itu maknanya bukan tiba-tiba suatu yang dijanjikan itu dengan menurut angan-angan kamu. Kita berangan nak gini tuan bagi dah, semua dah siap pada azal. Angan-angan yang kosong, yang ni yang bukan sekadar angan-angan, tanpa gerak, maju menempuh suluk. Mana dapat tu kena dia bersuluk. Suluk apa mana suluk? Perjalanan. Kita wajib memperjalankan, ya, kehidupan kita ke arah Allah Ta'ala. Berjalan menuju Tuhan, berjalan menuju mengenalinya, berjalankan kalbi menuju ke arah pengenalannya, berjalankan segala anggota menuju ketaatan dia. Itu mana suluk. Suluk ambil kalimah salaka yasluku suluk. Suluk mana jalan, jangan jam. Kita kena berjalan zahir dan batin menuju Ta'ala. Adapun suluk yang khusus sebagaimana dia dalam Naqsyaband dan sebagainya, itu dia mendetili, ya, dia bermakna khusus. Adapun makna umum, segala bentuk amal-amal saleh itu merupakan perjalanan menuju ke Tuhan. Segala bentuk kita beramal dan kita meninggalkan maksiat, itu makna dia bersuluk. Suluk secara am, ada suluk secara khas atau yang dilakukan oleh para arifin dengan kafiat dia dan sebagainya. Wala amani ahlil kitab, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab, yakni segala yang mereka capai sama sekali bukan disebabkan angan mereka, cita-cita mereka, perancangan mereka, tindakan mereka. Tak, semua itu dah ada dalam ilmu Tuhan. Jangan kamu berselisih, ya, dan bertikai dengan mereka. Mereka semua tu urusan sebenarnya, kerana semua urusan sebenarnya mengikut anugerah dan keadilan Allah serta sesuai dengan taufik dan kemurahan darinya, iaitu daripada Allah Ta'ala semata-mata. Singkatnya dia kata di sini, may ya'mal su'an tujzabih
wala tajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Man ya'mal, barang siapa yang beramal, barang siapa di antara kamu, di antara mereka yang mengerjakan kejahatan, beramal yang su'ah, mana amalan jahat yang keji, maksiat, mungkar, sama ada zahir atau batin, yang menimpa dirinya, semua tu akan kena diri dia balik, dan orang lain, ya Allah, maka yujza bih, saya akan diberi balasan dengan dia. Dia buat jahat tu sama ada diri sendiri, dia minum arak, dia berjudi, atau buat zalim orang, bunuh orang dan sebagainya untuk orang lain. Jadi tak kira apa jenis kejahatan su', maka yujza bih, dia akan dibalas dengan dia, diberi balas kejahatan itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun juga di akhirat. Wala tajid lahu min dunillahi waliyan, dan dia tidak mendapat pelindung baginya selain Allah Ta'ala yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah Ta'ala. Secara umum, secara maknanya praktikal dia gitulah. Makna apa yang dibuat, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, baiklah, kalau buruk, buruklah. Masalah Tuhan nak ampun atau soal lain. Tapi dosa yang tak diampun kalau dibawa sampai mati itu tak dapat ampun. Apa? Syirik dengan Tuhan. Itu Tuhan tak diampun. Yang lain itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Mana naklah kita buat dua kerja. Melakukan perintah dia, iaitulah mengerjakan amal saleh dan meninggalkan maksiat. Dan yang kedua, sentiasa bergayut harapan kepada Allah Ta'ala supaya dia selamatkan kita mana. Kemudian wala nasira, dan tidak pula ada penolong yang akan membantu meringankan azab baginya. Ini secara umum, secara asli. Secara asal tidak ada siapa yang boleh campur tangan dalam urusan Allah Ta'ala. Adapun kalau diizin oleh Allah, umpamanya para rasul-rasul tu, utama Nabi besar kita Muhammad SAW, diizin memberi syafaat atau baulah dipanggil arid, benda bau datang. Ya, sekira asal hak Tuhan. Ya, kalau dia tak tolong, cara boleh tolong. Maka kalau dia nak tolong, sama ada jalan dia lah, diberikan melalui kekasih-kekasih dia yang dinamakan sebagai iaitu syafaah dan sebagainya. Itu di antara walhasil semua adalah kerja yang dalam perintahan milik tunggal Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan sebaliknya pula, siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, sama ada amal dalam bentuk i'tiqadi, amal dalam bentuk pegangan akidah, kepercayaan, keyakinan, makrifat, itu amal i'tiqad dalam, atau amal dalam bentuk amali, bentuk amal zuau gitu. Siapa yang mengerjakan amal saleh yang diperintah oleh Ta'ala, mana amal saleh adalah amal yang diperintah. Kalau tak diperintah, itu bukan masuk amal saleh. Seluruhnya atau sebagiannya, ya, baik laki-laki min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, dalam dia beramal tadi, wa huwa mu'min, dia mempunyai keyakinan, mana beriman, dia yakin beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang besar sebab disebut ya keesaan, iaitu lambang mentauhidkan Tuhan. Sebab dia masuk dalam makna ketuhanan, iaitulah esa dalam ketuhanan, sebab tidak boleh Tuhan itu dua. Kalau dua punah jahannam habis. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan dalam muka bumi, jahannam habis Tuhan kata. Maknanya semua itu menunjukkan keesaan, kewujudan semua makhluk yang kita pandang, kita lihat, kita dengar terang, ya, sebagai dilalah, menunjuk ke arah wahdaniyah, keesaan ketunggalan Allah Ta'ala pada zat, sifat, af'al, pentadbiran dia semua. Atau besarnya lapas keesaan, besarnya ilmu mengesakan Tuhan, dipanggil ilmu tauhid.
wa huwa mu'min, dia beriman dengan keesaan Allah, semua kitab dan para rasulnya. Mana dia beriman dengan apa yang disuruh mereka itu beriman, yakin, tidak ada syak, zan dan waham, kemas. Cuma keimanan tu dua lah, sama iman dalam bentuk i'tiqad atau iman dia naik peringkat zauki atau lagi tinggi lah. Ya, walhasil dia ada. Faulaik, maka mereka itu orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beriman tadi dan terpercaya itu yadkhulunal jannatah, yadkhulunal jannah, masuk ke syurga yang disiapkan bagi para ahli iman dan kesalehan. Allahumma ja'alna minhum. Wala yuzlamuna fatnaqirah, dan mereka tidak dizalimi, yakni balasan amal mereka dikurangi, tidak dikurang-kurangi, bahkan Tuhan tambah lagi ada. Nakira, walau sedikit pun maknanya tidak akan terjejas. Meskipun sebesar zarah, man ya'mal miskala zarratin khairan yarah. Kalau dibuat amal saleh itu miskala zarrah, sebesar zarah. Zarah ni apa panggil? Atom. Dia panggil jauhal fardi, benda yang tak boleh nak belah bagi. Tak boleh nak belah, tak boleh nak sisip, tak boleh nak buat mana, benda yang paling halus. Panggil apa? Atom kan. Benda paling halus. Macam tu sikit dia dapat balas. Kalau jahat pun dapat balas juga. Itu keadilan Tuhan. Tu. Semua tu akan diberikan balasan yang besar di sisi Allah SWT. Wala yuzlamuna naqirah, dan Allah Ta'ala tidak membuat zalim walaupun sedikit, meskipun sebesar zarah. Maknanya alih-alih dikurangi, tidak. Bahkan balasan itu hebat. Balasan amal mereka justru akan ditambah lagi ada, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab bila mereka beramal soleh, mereka diridai oleh Allah. Dan bila Tuhan rida, ya, memang ditambahlah itu ke. Sebab Allah Ta'ala lebih pengasih penyayang daripada segala yang mengasihi penyayang. Dan tiada daya dan upaya selain hanya pada Allah. Itulah kemuncak tauhid dia. Ya. Kemuncak tauhid, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Ya, sebab kita minta dalam doa, setengah ulama dia selalu baca doa tu. Ya, diminta apa? Allahumma nabra'u min haulina wa quwwatina. Kami berlepas diri pada memandang haul dan kuah. Dan kami beriltija, menghadap kepada quwwatik, haulika wa quwwatik, kepada haul dan kuah Ta'ala. Itu dia antara perkara yang menunjuk kepada kebersihan tauhid si insan kepada Ta'ala, dengan bahawa dia duduk betul-betul dalam maqam hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.